Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada murid-murid tahun 4 inovatif. Okey, pagi ini 6 September 2021 kita bertemu sekali lagi untuk sesi PDPR bagi subjek Pendidikan Kesihatan tahun 4. Okey, sebelum mulakan pembelajaran, cikgu nak tanya semua sihat? Nasi sihat? Sehat. Sihat, bagus. Dah makan pagi ni? Okey dah. Dah. Bagus, Dah. dah breakfast. Okey. Sementara menunggu kedatangan rakan-rakan kamu yang lain, kita tunggu sekejap dalam 2-3 minit lagi. Mungkin diorang dalam proses nak masuk GM. Okay, cikgu nak bagi tahu dekat sini kita ada dua orang, satu orang cikgu dan seorang pensyarah yang akan memantau perjalanan kelas kita pada hari ini. Jadi cikgu harap kamu semua dapat beri kerjasama. Okey, nampaknya hampir 10 orang 10 orang dah masuk. Jadi kita boleh teruskan kepada pembelajaran kita pada pagi ini. Okey, sebelum kita mula belajar, cikgu nak minta Nakib baca doa boleh? Nakib ada? Baca doa boleh Nakib? Boleh. Okey, baca doa. Allahumma ftah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa insyur alaina hikmaza ini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbir syurli. Amin. Okey, amin. Syurli sadari wa yassir li amri. Warahlu uhdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey, kita teruskan kepada pembelajaran kita pada pagi ni. Jadi cikgu nak awak semua tengok video cikgu paparkan. Cikgu nak awak semua fokus. Boleh ke? Nanti cikgu nak tanya apa ada dalam video tu. Okey, nampak cikgu tunjuk? Nampak. Okey, bagus. Cikgu nak awak perhatikan video ni ke apa cikgu tunjuk? Uish. Pada suatu hari, Cikgu Haziq ingin melakukan aktiviti timbangan bola. Jadi, sebelum dia melakukan aktiviti timbangan bola, dia terlebih dahulu
melakukan pemanasan badan ataupun warming up sebelum melakukan aktiviti. Jadi selepas dia selesai melakukan aktiviti warming up ataupun pemanasan badan, dia mula melakukan aktiviti timbangan. Okey, dekat video tadi gapo jadi dekat cikgu? Terselia. Terselia. Lagi? Sebab apa dia terselia? Cikgu, video tadi kita tak nampak. Tak nampak, tapi tak nampak. Cikgu bagi tahulah secara ringkas video tadi cikgu tengah main bola. Tengah-tengah main bola cikgu jatuh dan Lia. terselia. Okey, kalau kita jatuh dan terselia, apa yang kita perlu buat? Kita perlu sambung main bola ke, kita perlu pergi klinik ke, kita cuma buat gamak je ke, apa yang perlu kita buat? Di klinik je. Pergi klinik betul. Selain daripada tu, kalau contohnya cikgu main bola malam tadi, kita kena rawat sendiri ke, kita tunggu klinik pagi esok? Berminyak urut-urut. Rawat sendiri. Kita rawat sendiri dulu kan sebelum kita pergi ke klinik. Okey, berapa kita kena rawat sendiri dulu? Baru kita tak tunggu pagi esok ya baru kita pergi ke klinik? Sebab apa? Nanti kau tengok nanti kau melarat kan, nanti kecederaan tu makin melarat. Makin melarat, makin teruk. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai bantu mula. Awak tahu ke apa? Awak tahu apa tak bantu mula ni? Tak tahu kan sebab awak semua tak terdedah lagi. Bantu mula ni adalah salah satu kaedah yang dilakukan sebelum kita mendapat rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Maksudnya lepas kita tercedera macam cikgu tadi, cikgu jatuh semasa bermain bola, kita akan buat bantu mula terlebih dahulu sebelum merujuk ke hospital atau klinik berhampiran. Okey. Ini adalah definisi bantu mula. Bantu mula ialah rawatan atau bantuan awal yang diberikan kepada mangsa atau atlet yang tercedera atau mengalami kemalangan di tempat kejadian sebelum menerima rawatan lanjut. Okey, apa awak faham pasal bantu mula ni? Bantu mula ni rawatan yang awal. Kita buat ni sebelum kita pergi ke Klinik. klinik ataupun hospital. Jadi dengan adanya bantu mula ni kita mampu menyelamatkan mangsa ke, meminimumkan kadar kecederaan ke, kita mampu mengurangkan rasa kesakitan ke. Jadi dengan adanya bantu mula ni kita dapat menyelamatkan mangsa atau orang yang tercedera. Okey, setakat ni semua faham kan? Faham. Bagus. Okey, bantu mula ni dia ada beberapa langkah. Nama ringkasan dia PRICE, P-R-I-C-E dan R. P stand for prevent ataupun mencegah, P prevent, rest. Siapa tahu maksud rest? Rehat. Rehat itu adalah langkah kedua. Langkah ketiga, ais. Ais ke apa? Tak batu. Tak batu. Ais batu. Ais batu.
Itu adalah langkah ketiga dan langkah keempat C, compress. Siapa tahu maksud compress? Nampaknya tak ada orang tahu lagi. Compress tu maksud dia tekanan ataupun memberi tekanan. Yang kelima elevation. Elevation ni maksud dia kita uh, uh, ubah kedudukan tu yang tercedera. Seterusnya refer. Refer ni apa? Rujuk. Kita rujuk kepada siapa kalau kita tercedera? Doktor. Betul. Kita rujuk kepada doktor. Doktor. Okey, seterusnya kita akan tengok pada satu-satu. Apabila cikgu terseliuh tadi kan, cikgu jatuh main bola tadi kan. Langkah yang pertama kita perlu lakukan ialah prevent, iaitu berhenti melakukan aktiviti. Maksudnya lepas cikgu jatuh tu cikgu sambung terus main bola ke cikgu naik atas rumah berehat? Nak atas rumah berehat. Nak tahu mau berehat. Naik atas rumah berehat. Kalau contohnya situasi ni berlaku dekat padang ke, dekat tempat awak main ke, yang selain pada berhenti main, awak juga boleh alihkan bahan-bahan yang berbahaya macam dekat awak tak ada batu ke, awak duduk bawah pohon kayu yang rapuh ke. Jadi awak kena pergi ke tempat yang selamat supaya tak berlaku kecederaan yang lebih teruk kepada awak. Okay, yang kedua, rest. Rest maksud dia berehat, iaitu rehatkan bahagian yang mengalami kecederaan bengkak atau terseliuh bagi mengelak rasa sakit dan kecederaan yang lebih teruk. Jadi lepas kita berhenti main bola, lepas cikgu berhenti main bola tadi, cikgu pergi berehat di tempat yang selesa. Contohnya kalau cikgu terseliuh kaki, cikgu pergi duduk atas kerusi ke, atas sofa ke. Tujuan dia untuk mengelakkan rasa sakit dan kecederaan yang lebih teruk. Okey ni, kalau kita terseliuh tangan, kita boleh letak kita duduk atas kerusi, kita letak tangan kita atas meja supaya tangan kita dapat berehat. Okey, seterusnya apa ni? Ais. Ais ni sejuk ke panas? Sejuk. Sejuk. Okey. Selepas kita berehat tadi, kita ambil ais, kita letak atas tempat yang tercedera tu. Tujuan dia untuk mengurangkan rasa sakit. Okey, kalau kita nak letak ais ni, kita hanya letak selama 10 minit dengan jangka masa setiap 2 jam. Maksudnya kita letak 10 minit, pukul 1, pukul 3 pula kita letak ais selama 10 minit. Jadi jarak masa antara kita letak ais tu selama 2 jam. 2 jam. Okey, selain daripada tu kalau ais ni kita kalau boleh elakkan secara letak terus atas kulit. Sebab dia boleh mengundang keburukan juga. Sebaiknya awak balut ais ni guna kain tuala ke, kain ke, supaya dia ada ada benda yang menghalang dia daripada bersentuhan terus dengan kulit. Okey, faham lagi kan setakat langkah yang ketiga ni? Faham. Faham. Okey, seterusnya langkah yang keempat, compress. Compress ni kita membalut kawasan yang tercedera menggunakan kain anduh. Tujuan dia kita nak mengelakkan bengkak. Okey, ni kita langkah keempat, kita akan balut kawasan yang tercedera menggunakan kain anduh supaya kawasan itu takkan bengkak, tak berlaku bengkak. Jadi kain anduh ni awak boleh biasanya dekat rumah ni, kalau biasa dia disediakan, ibu bapa awak mungkin sediakan kain anduh. Namun kalau tak ada kain anduh, awak boleh guna kain yang bersih, contohnya macam kain tuala ke, kain basahan ke, tetapi yang bersih. Dalam masa yang sama kita nak guna kain anduh ni sebagai menghalang kuman daripada masuk ke dalam luka kita tadi. Okey, yang kelima, elevation. Elevation ni maksudnya kita meninggikan kawasan yang tercedera melebihi aras jantung. Tujuannya untuk mengelakkan berlakunya bengkak. Awak tahu tak jantung dekat mana? Tahu. Dada. Ada kan?
kat dada. Okey, kalau kita sakit kaki, kalau kita terseliuh kaki macam cikgu tadi, dalam video tadi, kita akan letakkan kaki tu lebih tinggi daripada dada kita. Contohnya cikgu lapik dengan bantal ke, cikgu lapik dengan beg ke, dengan bakul ke. Tetapi awak semua kena pastikanlah benda awak lapik tu selesa. Jangan pula lapik dengan batu ke, sesuatu yang keras ke. Nanti kecederaan tu bertambah teruk. Okey, faham lagi kan? Ya. Faham. Okey, langkah yang terakhir dan keenam, kalau cikgu tercedera tadi, cikgu akan rujuk pengamal perubatan seperti doktor untuk rawatan lanjut. Maksudnya selepas kita selesai buat, kita start dengan P tadi. P apa? Prevent. Lepas tu R, rest. Lepas tu I, ice. C, compress. E, elevation. Dan akhir sekali refer. Lepas kita buat semua tu, kita akan merujuk pengamal perubatan iaitu doktor untuk mendapatkan rawatan lanjut. Sebab kita tak mungkin sembuh secara terusnya lepas tu. Kita kena rujuk juga doktor. Okey, seterusnya. Seterusnya ni adalah contoh kalau kita buat Bahasa dekat botol. Kaiser tadi. Ini. Kita tengok balik video sebab video tu duduk dekat last. Mesti sebenarnya. Sebelum dia melakukan Betul lah. bola, Tak gitu dia lah. terlebih dahulu melakukan pemanasan badan ataupun warming up sebelum melakukan aktiviti. Jadi selepas dia selesai melakukan aktiviti warming up ataupun pemanasan badan, dia mula melakukan aktiviti timbangan. Okey, ni adalah langkah pertama, prevent, iaitu kita berhenti main bola. Jangan teruskan main bola kalau dah terseliuh. Yang kedua, kita berehat. Kalau kita pakai kasut, kita buang. Kalau kita pakai stocking pun kita buang supaya kaki tu dapat lebih selesa lah. Seterusnya kita letak ais. Di sini nampak tak silap cikgu sebab cikgu tak guna tuala. Jadi ais tu terkena secara terus dengan kulit. Seterusnya compress, iaitu kita balut bahagian yang bengkak atau lebam tadi. Ni boleh guna kain yang bersih atau kain anduh. Seterusnya elevation, kita letak kaki yang terseliuh tu lebih tinggi daripada paras dada, paras jantung. Dan akhir sekali kita refer kepada pengamal perubatan ataupun doktor. Okey, setakat ni semua faham kan? Kita ada berapa langkah? 6. Terus yang pertama, Prevent. prevent. Kita mencegah. Yang kedua, Yes. Rest. rehat. Maksudnya kita berehat daripada melakukan sebarang aktiviti yang kita buat tadi. Seterusnya, Ice. ais. Kita letak Ice. dekat kawasan yang kawasan yang tercedera. Selepas itu, Compress. compress ni kita balut kawasan yang terluka. Ni kita menggunakan kain ke apa? Kain anduh. Kain anduh, kain balutan, lepas tu kain, segala jenis kain pun boleh asalkan kain tu bersih. Okey, seterusnya Elevation. elevation. Maksud dia kita Elevation. kita angkat kaki tu melebihi paras jantung. Jantung. Okey, dan akhir sekali kita merujuk kepada
Pakar perubatan. Pakar perubatan ataupun doktor. Okey, nampaknya awak semua dah faham. Jadi cikgu nak awak semua jawab kuis ni bersama-sama cikgu, boleh? Boleh. Okey, untuk kuis ni cikgu sebut nama baru awak jawab deh. Boleh? Okey. Okey, Boleh. boleh. Okey, yang pertama, apakah langkah yang terakhir dalam bantu mula? Ni cikgu nak Nakib jawab. Ha. Apa langkah terakhir dalam bantu mula? Refer. Refer maksudnya kita berjumpa dengan Doktor. doktor. Jadi jawapan dia warna biru ni kan? Ah. Ya. Okey, betul. Tahniah Nakib. Seterusnya, soalan kedua. Ni adalah satu situasi. Pada suatu hari, Abu bermain di halaman rumahnya. Ketika bermain, Abu telah tergelincir lalu jatuh. Apakah yang perlu dilakukan oleh Abu? Ni cikgu nak Afiq jawab. Afiq ada? Ada? Ni apa kita perlu buat ni? Apa Abu perlu buat? Dia perlu keluar membeli aiskrim. Apa? Berhenti bermain. Anda yakin dengan jawapan anda? Okey. Yakin, pasti. Okey, kita tengok betul ke tak. Okey, bagus Afiq. Jawapan yang betul. Okay, ni kalau ni terdapat dalam langkah apa ni Fraser tadi, sepatutnya soalan ni ikut susunan tapi dia dah diletakkan secara rawak jadi susunan dia salah ni. Tapi tak apa, kita jawab juga. Kemudian Encik Amir meletakkan satu plastik tek tempat kosong di atas kaki Abu. Dia letak plastik ke apa? Ni cikgu nak Wafak jawab. Wafak ada? Dia letak satu plastik ke apa atas kaki Abu ni? Ais. Ais, betul. Betul ke awak yakin? Yakin? Yakin, okey. Betul, okey. Tahniah Wafak. Okey, maksudnya fungsi kita letak ais ni untuk mengurangkan bengkak sebab dia akan menghadkan aliran darah. Okey, seterusnya. Ni adalah akhir sekali Encik Amir membawa Abu ke tempat kosong berhampiran. Ni adalah langkah yang terakhir dalam bantu mula. Okey, ni cikgu nak Abdullah Halim ada? Abdullah Halim? Inilah cikgu nak Siti Faizah jawab. Siti Faizah ada kan? Assalamualaikum cikgu. Oh masuk. Tak apa. Okey, Siti Faizah ada kan? Ada. Ada. Okey, apa jawapan yang sesuai dekat soalan ni? Akhir sekali Encik Amir membawa Abu ke berhampiran. Klinik. Betul ke? Yalah ke dia bawa pergi klinik? Ke dia bawa pergi supermarket ke? Anda yakin? Yakin. Okey. Bagus. Jawapan yang betul daripada Siti Faizah. Okey, soalan yang kelima. Ni lepas Encik Emir melihat Abu jatuh, apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh Encik Emir? Yang pertama, membiarkan Abu jatuh, melakukan bantu mula, pressure, melakukan bantu mula, nasi dan membawa Abu ke taman permainan. Ni cikgu nak Kristina Balkis jawab. Ada? Ada. Okey. Hok mana tindakan yang sesuai yang boleh dilakukan oleh Encik Amir?
Melakukan bantu mula. Pricer. 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 Pricer ke nasi ni? Pricer. Pricer. Okey. Kita tengok jawapan dia betul ke tak. Okey, betul. Tahniah. Nur Kristina Balkis dapat jawab dengan baik. Okey, soalan ke-6. Encik Imir, tempat kosong, kaki abu menggunakan kain anduh. Okey, ni cikgu nak Zulhilmi ada? Aisyah Kristina ada? Aisyah Kristina tak ada. Cikgu nak Izzah Nabihah. Ada. Ada, okey. Gapo jawapan yang sesuai dekat sini? Dia buat gapo dengan kaki abu? Dia mencekik ke, dia mengikat ke, dia Balut. membalut. Anda yakin dengan jawapan anda? Yakin. Yakin. Dari situ kah jawapan lain dah? Tak ada. Okey, tak ada. Kita tengok betul ke tak. Okey, bagus. Izzah dapat jawab dengan baik. Okey, soalan ke-7. Encik Imir membawa Abu duduk di atas tempat kosong supaya dia dapat berehat. Ni cikgu nak Aisyah Kristina ada? Aisyah Kristina ada? Ada. Ada, okey. Apa jawapan yang sesuai dekat sini? Encik Imir bawa Abu duduk dekat mana? Kerusi. Kerusi. Sebab apa dia bawa dekat kerusi? Supaya dia dapat berehat. Okey, bagus. Kita tengok jawapan Kristina betul ke tak? Cikgu lain itu. Tak apa. Okey, jawapan Kristina betul. Untuk ada lain tu nanti cikgu akan bagi link rakaman dekat YouTube. Okey, soalan ke-8 iaitu kedua terakhir. Apakah maksud bantu mula? Ni soalan susah sikit, cikgu nak Nakib jawab boleh? Pricer. Sama. Tengok hok cikgu tunjuk tu. Dekat jawapan yang kanan ke jawapan yang kiri? Biru tua ke biru gelap? Apakah maksud bantu mula? Cikgu tak dengar mana. Tak dengar mana? Cikgu. Dengar doh cikgu derah tu. Dengar dah. Okey, masalah speaker dia. Cikgu kanan cikgu. Kanan. Sekejap cikgu tengok. Okey, bantu mula ialah rawatan atau bantuan awal yang diberikan kepada mangsa atau atlet yang tercedera atau mengalami kemalangan di tempat kejadian sebelum menerima rawatan selanjutnya. Awak yakin jawapan dia belah kanan? Yakin. Yakin. Kita tengok betul ke tak? Jawapan ni betul. Cikgu salah bagi jawapan ni. Jawapan dia betul. Tahniah Nakib. Okey, dan soalan terakhir. Kedua terakhir. Encik Emil juga meletakkan kaki Abu berada lebih tempat kosong daripada aras jantung. Irsyad ada Irsyad? Ada. Ada? Okey, jawapan sesuai dekat sini tinggi ke, rendah ke, sederhana ke? Tinggi. Tinggi. Sebab apa? Dia nak kurangkan pengaliran darah daripada jantung ke tempat yang tercedera. Okey, soalan akhir sekali. Berapakah langkah yang terdapat di dalam bantu mula? 6. Ni kita jawab ramai-ramai. Berapa langkah dia? 6. 6. Semua setuju 6? 6. 7, 6. Kita tengok betul tak? Okey, betul. Okey, nampaknya awak semua dah memahami dengan baik bagi topik bantu mula ni. Jadi untuk tugasan awak semua, cikgu
cikgu akan hantar tugasan dekat dalam grup WhatsApp. Ni awak boleh edit terus dalam gambar ni. Sebab dalam gambar ni boleh edit, awak tulis pakai WhatsApp kan ada. Sebelum kita hantar gambar kan boleh edit kan? Boleh. Boleh. Lepas tu awak edit lah jawapan yang betul ni. Selain pada tu kalau awak nak salin ke, awak nak print ke, boleh juga cikgu bagi kebebasan. Awak mana awak rasa suka, awak mana sesuai dengan awak boleh buat belakang. Okay, nanti cikgu akan hantar latihan ni dalam grup WhatsApp. Okey, setakat ni ada sebarang soalan? Cikgu, kalau buat dalam WhatsApp pun tak apa. WhatsApp pun tak apa, nak print pun tak apa, nak lukis pun tak apa, cikgu bagi kebebasan. Tak ada. Okey, tiada sebarang soalan? Tak ada. Okey, jadi kita imbas kembali secara ringkas dulu. Kita ada berapa langkah semua? 6. Yang pertama adalah prevent, iaitu kita berhenti bermain. Yang kedua, Rest. kita berehat. Yang ketiga, ais. Kita letak ais pada kawasan yang lebam atau terseliu. Yang keempat, Kompres. compress ni kita bagi tekanan dengan cara kita balut. Yang kelima, elevation. Ni adalah langkah kedua terakhir, iaitu kita letak kawasan tercedera tu lebih tinggi daripada Aras jantung. aras jantung. Dan yang terakhir kita refer, kita merujuk kepada doktor. Okey, setakat ni semua faham kan? Faham. Jadi penting juga awak semua belajar kaedah bantu mula ni supaya mungkin suatu hari nanti awak tengok adik awak tercedera ke, siapa-siapa tercedera ke, mungkin awak boleh bantu dia orang. Dalam masa yang sama awak boleh menyelamatkan dia orang. Okey, setakat ini sahaja pembelajaran untuk hari ini. Ada sebarang soalan terakhir? Tak ada. Okey, nanti semua bila dah siap buat kerja cikgu bagi tu, nanti cikgu awak semua hantar personal dekat WhatsApp cikgu. Okey. Jadi cikgu nak ucapkan terima kasih kepada semua kerana dapat hadir pada hari ini. Okey. Sama-sama cikgu. Sama-sama. Jadi selain pada tu cikgu nak ucap terima kasih kepada ibu bapa awak yang menyediakan kemudahan untuk PDPR hari ini. Okey, tak ada dah kan? Ada siapa nak rakyat apa-apa? Ada. Okey, sebelum habis sesi pembelajaran, cikgu nak minta awak buka kamera, nak ambil gambar. Jangan lupa tanda kehadiran, nanti cikgu bagi link dalam grup WhatsApp. Okey, boleh buka kamera, buka kamera. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Terima kasih semua, dah boleh keluar. Dah boleh live. Sama-sama cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cikgu. Bye-bye. Waalaikumsalam.